Anda mungkin boleh jadi mangsa kalau kita macam rasa macam okey, tiba-tiba ada muncul kenapa ni kan, ada orang kejar ke, ada orang macam ikut ke, itu bahaya. Tepat sekali. Dan kepada anda yang ingin berkongsi cerita-cerita tentang pembulian di jalan raya, kalau anda pernah menjadi mangsa, sila hubungi kami di tak boleh Apa ni? Kita nak wawarkan dulu, tapi kita ada mata-mata bersama kita di sini. Encik Kamal Effendi Hashim kita. Itu dia. Terakut ingat siapa tadi kan? Tadi kereta siapa tu? Kereta siapa tu? Mengaku. Depan warna hijau, belakang warna biru. Siapa punya? Gitu. Tapi kat sini apa yang saya nak pick up daripada apa yang diwawarkan oleh penonton di luar sana. Pembuli jalan ni dia tak kira jantina, lelaki atau wanita. Dia tak kira umur, tua atau muda. Dia tak kira ekonomi. Apa tu, Mercedes besar ke, Myvi kecil pun, pembuli tetap pembuli. Jadi sebenarnya ada kategori-kategori ke untuk pembuli jalan? Kalau jalan raya, kita cerita pasal kalau jalan raya ni dia sebenarnya dia ikut saya exhaust. Size exhaust. Lagi besar exhaust tu lagi power untuk membuli. Lagi action dia. Lagi action. Kalau exhaust 2 lagilah. Dahsyat. Mana yang exhaust patah 2 sorry lah. Itu gitu. mana dia punya kasta rendah sikit lah. So sebenarnya buli ni dia dalam banyak bentuk lah. Dia ada bentuk fizikal, kemudian ada juga kalau kita cakap buli biasa lah kan. Buli bentuk fizikal, buli mental, buli seksual. Prejudis, diskriminasi, so semua adalah bentuk-bentuk buli. Tapi kalau kita cakap khusus di atas jalan, dia ada gerakan, isyarat, tingkah laku. Kadang-kadang break kan, jalan-jalan break. Ada Fitri tengah bawa kereta, orang potong, dia tengok, Ahmad Fitri Haya, dia datang break nak ambil autograf. Kan tu buli jugalah. Okey, betul. Dia terkenal kan. Kan? Okay. Kalau Nas macam bawa kereta, ada orang juga kan, impit kan. Dia kan nak ambil autograf juga, rupa nak tarik kereta. Contoh, buli jugalah kan. So, kadang-kadang isyarat je kan. Tapi tadi ada seorang responden perempuan tu saya kurang setujulah. Dia kata selalu yang kena buli perempuan, wanita. Ini minta maaf lah, ni pandangan saya. Kalau pagi-pagi tengok dekat lampu isyarat yang kena buli selalunya lelaki. Ya. Okey, cerita sikit pandangan dia. Kak Kiah ni, kan? Kak Kiah ni dia muka botak Muka botak pandang depan kan. Impit. Dah tahu dah potong queue. Impit dia pandang. Kita ni tin. Kak Kiah tu muka botak. Keras saja. Masuk buli Dia menggunakan status dia sebagai Mak Kia untuk cuba membuli di jalan raya. Muka statik kan. Dia tak peduli dah tin. Pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa. Apa ni, adakah kerana yang buli ni dia bukanlah pembuli yang profesional pun, tapi kerana terdesak dengan provokasi tu. Tiba-tiba orang langgar ataupun macam tiba-tiba membahayakan, sebab terutama kalau ada yang bawa anak kecil ke apa, rasa macam terancam, dia bertindak. Betul. Dia provokasi, kita cakap provokasi serta-merta. Ada kalanya dia potong kan, bagi signal kanan kereta depan, tiba-tiba belok kiri. Contoh Kemudian ada yang horn, tak tahulah brake dia mungkin sambung dengan horn ke kan. Tekan brake pun horn kan. Sebab orang marah. Ada juga yang potol lepas tu tengok semacam kan. Potong tengok semacam kan. Jadi benda-benda ni yang mencetuskan triggering factor. Sebenarnya benda-benda kecil tu pun dikira buli juga. Belacan pun orang bergaduh mereka buli kan. Jadi ceritanya kadang-kadang dalam kita semua mempunyai software yang sama kan. Kita mempunyai perasaan, kita mempunyai kemarahan. Jadi perbezaan cara kita berfikir. Saya mungkin jalan pintas, pop marah. Dan mungkin tengah-tengah Fitri dia fikir panjang. Jadi masing-masing ada pilihan pada saat tu. Mentelah kalau ada orang yang terus trigger jadi pemangkin tu, itu yang menyebabkan kita tu. Itu satu. Kedua, di bawah pengaruh alkohol atau di bawah pengaruh dadah. Yang ini dia senang trigger diri dia sendiri kan. Sebenarnya tikus, tapi dah mabuk yang pasal jadi singa. Kan. Kereta pakai gear 1 lorong laju. Kan. Membobok kita duduk belakang. Jadi ni pun ada. Kadang-kadang Pak Haji Ibrahim bawa kita slow kan. Dah orang belakang nak marah. Jadi macam-macam bentuk yang kita cetuskan. Kerana kita tidak memahami budaya tu. Bagi orang yang pertama kali sampai, rasanya shock tu. Terkejut tu. Betul lah. Ya. Kan? Kawan saya Fayan Freak tu. Dia kali pertama bawa kereta, menggigil-gigil tu kereta. Dia risau kalau macam insiden contoh macam ni kan. Kita belum apa lagi orang dah ambil gambar dah. Mungkin dia siap dengan ulasan dia. Aku hajar betul, dia viralkan tanpa orang tu tersempat untuk pertahankan diri. Okey. Kemudian yang paling risau juga kalau dia panggil geng. Kita dah berhenti, kita pun tak nampak apa kan, macam cermin semua dah retak. Kemudian
dia dah hello. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan situasi macam ni? Tengok, siap angkat jari kan. Ni semua ni, inilah isyarat-isyarat yang dikeluarkan dari jalan. Yang ni tunjuk-tunjuk kan. Tak puas hati cakap tak puas hati. Jangan tu. Kita kan, kita boleh buat laporan ada tempat yang ni bergaduh tengah jalan kan. Semua benda-benda ni memang berlaku di atas jalan raya kan. Yang tak ada faedah untuk kita semua. Jadi akhirnya, ramai yang macam Fitri cakap tadi lah kan. Benda-benda ni mencerminkan kita sendiri balik. Tapi takkan kita nak bawa kayu hoki hulu ke hilir? Kau main hoki? Saya tak main hoki, tapi main itulah hoki, dia. justifikasi tak ada, babe. Oh, ya ke? Kalau memang pemain hoki, atlet kebangsaan, kan, atlet estate ke pun, okey. Memang wajarlah dia bawa kan? Memang wajar. Okey. Macam dia, kayu hoki pun dia tak tahu berat berapa, macam mana cerita. Jadi kan? apa senjata yang perlu kita ada? Senjata yang paling baik ialah ihsan. Ihsan. Kesabaran adalah senjata paling baik. Okay? Sabar. Tapi sabar. kalau yang serang tu dia agresif, Selagi kita berada dalam kenderaan, katalah kereta, selagi itu kita dilindungi oleh body shell sebagai perisai kita. Selagi tak buka tingkap, lantaklah dia buat apa. Ya? Sebab nak pecah cermin ni ceritanya susah. Kecuali kalau kita tahu nak gunakan apa, mungkin boleh pecah lah. Kalau setakat menggunakan helmet, menggunakan tukul pun boleh. Kat luar sana, pergi ambil hammer kan, lepas tu cubalah pukul cermin kereta orang. Tengok pecah ke tidak. Rasanya tak pecah lah. Tapi kalau pecah pun kereta orang. Pandai kau Jadi, selagi berada dalam sana, kita akan selamat. So, cuma perhatikan okey, saksi saja nombor kereta. Macam mana nak ingat kan? Kalau misalnya dia mula daripada ZA. Contoh, dia tak ada kena-mena. Saya bagi contoh, cara saya mengingat, Zakir Anas. Betul kan? AA something Edi Iskandar. Misalnya macam itu kan. Jadi dalam panik tu kita harus masih cakna atas situasi dan cuba mengambil sebanyak detail. Lama tak jumpa ni, bahasa dia cakna. Itu dia. Boleh tahan kan? Dah lama tak jumpa aku kan? Yang paling senang lah, dashcam. Dashcam. Sekarang pun murah, RM70, RM90. Kan? jadi satu keperluan ya. Menjadi untuk keselamatan. Bagi saya, dia satu kemestian. Kemestian. Kalau kita ada tu, kita boleh cerita kita punya side of story. Juga kita boleh membantu orang lain yang dibuli atas jalan ni kan. Kalau tak kan, saya jadi saksi mata. Tapi bila ada audio video rakaman ini boleh menjadi dokumen sokongan. Boleh diterima, boleh digunakan di mahkamah. Jadi ini kelebihannya. Bagus. Jadi dashcam merupakan satu orang kata investment yang menjadi harus ya untuk pemandu-pemandu jalan raya. Kita ada seorang pemanggil. Okay, pemanggil untuk pagi ini siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Encik Salim saya difahamkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan takut Encik Fitri, dia tak buli orangnya. Oh, terputus. Tak cara. Oh, ada di sana. Assalamualaikum Encik Salim. Terputus. Oh, lama terputus. Cara dia macam ni pun buli kalau atas jalan tu kan. Tangan kat luar pandang orang kan. Bila potong. Dan ada juga buli yang mana sekumpulan kata motosikal contohnya yang keliling. Oh, ada. Okey. Itu takut tu. Terutama di jalan yang mungkin agak sepi dan sebagainya. Jadi kalau bagi tujuan samun biasanya berkumpulan lah. Tapi kalau atas jalan ni kita tengok kadang-kadang naik beriring kan. Sebelah-sebelah kan. Semua tak bawa kompang kan. Kalau tak siap boleh. Bagi mengeruhkan keadaan, bawa kompang banyak-banyak tutup jalan tu kan. Jenis-jenis yang konvoi jadi marshal contohnya ya. Jadi ada tindakan yang telah diambil kerana bidang kuasa untuk menutup jalan mengarah lalu lintas ini di bawah polis trafik. Jadi kita dengar semua tindakan-tindakan, kita boleh baca apa yang berlaku. Kalau contoh ini satu insiden, kita diserang, mungkin daripada luar cermin saja, kita terus kena pecut ke ataupun kena tunggu di situ untuk keselamatan. Yang wajarlah. Ataupun bergantung pada situasi. Kalau keadaan tu, setiap situasi lah unik. Kalau keadaan tu memungkinkan untuk kita melepaskan diri dengan kenderaan kita, lepaskan diri, cari tempat selamat. Okay? Tapi kalau keadaan tu menyebabkan dalam kesesakan kita tak ada peluang untuk larikan diri, berapa pilihan yang lain ada selain daripada duduk dalam kereta tadi, kita boleh telefon nombor talian kecemasan rakan kop misalnya, tu sebab dia suruh daftar rakan kop jadi boleh tekan aja bila emergency, kecemasan tekan je, bila tekan je dia dapat alert kan. Dalam masa antara 10 hingga 15 minit respon tu sampai. Sebab saya memang ada kawasan yang memang tak ada CCTV dan CCTV tu pun kita pun tak ada dashcam. Jadi orang yang rakam tu yang menjadi bukti, dia akan manipulasi keadaan. Terutama kalau ada saksi yang tak tahu apa-apa kan, yang baru sampai kita dahsyat kita ni melangkah motor contohlah kan. Betul. Inilah kita nak tanya pendapat seorang lagi pemanggil kita, namanya Iskandar dari Gombak. Assalamualaikum Cik Iskandar. Boleh cakap? Boleh. Silakan. Mungkin ada soalan ke? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya nak tanya pasal kes yang tempoh hari tu, yang Syed Daniel yang meninggal akibat perselisihan jalan raya tu. Kes Syed Daniel yang telah meninggal akibat perselisihan di jalan raya. Okey. Jadi nak tanya kepada penganalisis kita ya. Terima kasih Encik Iskandar. Dan dikatakan Macam dilanggar. daripada insiden berkenaan. Yang menjadi membawa kepada kematian. Analisis tu dan juga dia punya di atas jalan raya bergaduh, kemudian melarat sampai membawa kepada tumpahan darah yang lebih melarat lagi sehingga bawa kepada kematian. Jadi kalau dia berpunca daripada kemalangan jalan raya kemudian jadi kematian, makanya undang-undang akan pergi kepada kanun kesiksaan lah. Kanun kesiksaan. Walaupun sengaja atau tidak, maka siasatan itu akan dibuat disebabkan sama ada membunuh atau mematikan orang dengan salah. Ini bagi kes tanpa prejudis pada mana-mana kes, biasanya keadaan itu berlaku sebab kita rasa kita mempunyai hak yang lebih di atas jalan. Walaupun marah, tetapi dia tidak cukup. Kalau dia buli, katalah saya kena buli, lepas tu keadaan tu dah reda, tapi saya ambil kesempatan daripada sana, saya keluar, saya pula tunjuk-tunjuk apa semua, saya saja mencetuskan untuk mengambil nasab kejadian tadi supaya orang tu dipersalahkan. Ini satu keadaan yang mungkin berlaku di luar sana. Kedua, dalam keadaan itu orang ni hilang kawalan pada dirinya, dan kemudian menyebabkan kematian sama ada kepada dirinya atau kepada orang lain. Tapi pencetusan tadi adalah keadaan pertelingkahan tadi. Ini satu kemungkinan lagi. Jadi apa yang kita boleh buat seharusnya kalau selagi kita dapat melarikan diri dan membuat laporan selepas tu tentunya lah kan. Kalau lari sampai ke Batam buat apa ya? Lari, buat laporan, maka ini akan membantu dua perkara. Satu, membantu pengguna jalan raya yang lain. Yang kedua, membantutkan keyakinan kepada bakal pelaku atau pelaku itu sendiri. Baiklah. Apa kata kita berkongsi bersama satu bingkisan di mana kita bertanya kepada pihak polis akan keberkesanan dashcam untuk rakyat Malaysia. Kita saksikan. Rata-rata mereka menggunakan dashcam ni sebagai aksesori tambahan. Mempunyai tujuan tertentu. Ada yang memasang dashcam ni kerana dia nak merakam aktiviti sepanjang jalan dan juga untuk digunakan sebagai bahan-bahan yang boleh membantu dia apabila berlaku khasnya kemalangan jalan raya, road bully ataupun berlaku kejadian jenayah sepanjang perjalanan dia. Maklumat yang dihantar kepada kita melalui rakaman dashcam ini sebenarnya membantu kita dalam siasatan. Kita tidak berkemampuan untuk berada pada setiap masa dan ketika di jalan raya. So, boleh saya katakan bahawa dashcam sebagai mata dan telinga Jabatan Siasatan dan Pengawatan Trafik atau PDRM. Terdapat peruntukan undang-undang yang membolehkan bahan ini, yakni rakaman inilah, yang dipanggil bahan ini, digunakan dalam mahkamah. Kita ada Seksyen 3 atas keterangan 1960 yang membenarkan penggunaan sebarang bentuk pendataan, rakaman, dokumen dan sebagainya digunakan bagi tujuan pendakwaan di mahkamah. Dan kita juga ada kebenaran ini juga diperuntukkan di bawah Seksyen 62 atas keterangan 1950 yang di mana sebarang rakaman ini merupakan keterangan premier ataupun keterangan utama. Dan keterangan utama ini merupakan keterangan yang boleh diguna pakai di mahkamah untuk mensabitkan individu ataupun pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan berkenaan. Terdapat satu peruntukan di bawah Seksyen 6 braket 1 Akta Bahan Kikisan, Letupan dan juga Senjata Berbahaya 1958 yang menaksirkan dengan jelas individu ataupun mana-mana orang tidak boleh membawa ataupun berada dalam simpanannya tanpa alasan yang munasabah. Tak kira kayu baseball, kayu hoki, senjata, parang dan sebagainya, tanpa alasan yang munasabah
Ianya menjadi satu kesalahan dia buat sendam dekat satu ini. Dan apabila disabitkan dengan kesalahan, ia boleh dikenakan penjara 5 hingga 10 tahun ataupun dengan sebatan. Apakah justifikasi kita ataupun pengguna jalan raya nak membawa alatan berkenaan? Ada alatan-alatan yang sebenarnya boleh membantu kita. Seperti pepper spray kalau orang mendekati dengan kita dan sebagainya. Dan yang ketiganya, saya sebutkan tadi, dashcam. So, kawal diri, jangan stres semasa memandu, rancang perjalanan supaya kita selamat di jalan raya. Rancang perjalanan anda, itulah dia saranan daripada pihak polis PDRM. Terima kasih. Dan apa yang Encik Kamal Effendi tadi sebut betul lah kan, janganlah bawa senjata-senjata. Kalau tak main hoki tiba-tiba bawa kayu hoki, itu cari pasal lah tu. Dan cabaran dari segi pembuktian lah, beban pembuktian itu amat penting sekali. Baik, terima kasih kepada Encik Kamal Effendi Hashim, Pengasas Jenayah, yang sentiasa berubah watak ya. Itulah dia. Akan menjatuhkan sini ikut watak apa yang dibawa. Saya apa pun yang nak dibincangkan. Tadi dah bawa tombak lah sebenarnya. jangan sama-sama. Mesti Jadi, seperti apa yang tertinggal tadi daripada awal, anda boleh ikuti lagi di Facebook, di YouTube untuk dapatkan maklumat terutama apa yang dijelaskan oleh pihak polis dalam usaha yang perlulah kita patuhi SOP dalam pemaduan.